Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah daripada studio Simply Sugar Baking Studio untuk episod yang ke-216 hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah. Harapnya Kak Zaidah sihat je. Alhamdulillah. Ya, apa khabar semua viewers? Assalamualaikum pada semua yang menonton dan salam sejahtera pada yang menonton samalah ya. Okey. Nampak ni penuh meja Kak Zaidah sampai tak muat-muat ya. Tengok Look at sikit. this. Kita fokus sikit, tengok Penuh sikit. ya. And I think ramai yang dah boleh agak apa yang saya nak masak ya. Hari ni kita nak masak lah. Kan? Alright. Dah this past few weeks dah banyak dah biskut, cakes ya. So Kak Zaidah ni sebenarnya saya suka masak. Ya. Antara kek, antara baking, antara kek decorating, antara masak saya suka masak. Okay, so hari ni kita nak masak lah Ben. Istimewa. Istimewa daripada Kak lagi. Zaidah. So Ya. biasa kita memberi laluan. Dah tak boleh nak beri laluan dah ni Kak Zaidah. Dah ramai dah ni. Okey, So ramai kita yang dah menunggu, mulakanlah ya? Kak Zaidah. Jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara masak nasi biryani Johor. Ya. Actually saya sayang juga ni resipi ni. Sayang. Sayang Macam-macam sangat ya. sayang. Yes. Resepi nasi biryani dan lauk biryani Johor style ya. Okey, bahan-bahan untuk nasi biryani dia dulu ya. Sebab dia banyak bahan ni, saya takut perempuan agak keliru. So, salin dulu untuk bahagian untuk bahan-bahan bahagian nasi biryani Johor. Okey, bahan-bahannya kita perlu Kak Zaidah guna beras basmati, saya guna Faiza Monggol ya. Faiza Monggol. Okey. Cik Kak Zaidah, sorry. Tak dengar ya? Ya. Alright. Okey. Cuba sound check balik, ada yang clear tak? Clear ke? Minta Okay, minta. harapnya clear. Jangan ada yang kadang-kadang saya dengar sendiri bunyi kerak ya. Itulah dia. Okey. Okey. So far alhamdulillah ya. Okey. Now, berasnya ialah Kak Zaidah guna lebih kurang 1,5 kilo. Ini terpulang kepada perempuan ya. 1,5 kilo beras, cuci bersih. Kalau nak rendam, kalau tak pun tak apa. Kemudian dicuci bersih dan ditoast ya. Okey, ini rupanya berasnya. Kak Zaidah pakai Faiza Monggol ya, ataupun any beras boleh lah. Kalau perempuan nak cantik, nak kasar-kasar panjang, pergi cari beras di kedai Arab, supermarket Arab. Dia orang punya beras panjang-panjang, tapi a bit expensive lah. 1 kilo lebih kurang dalam 20 ringgit ke atas ya. Okey, so Kak Zaidah guna 1,5 kilo. 1 kilo boleh makan lebih kurang 12 orang. Okey. Now, untuk nasinya, beras tadi kita dah cuci, kemudian kita toast ya. Okey, yang perlu kita kisar ialah lebih kurang 5 ulas bawang merah ataupun bawang kecil. Kalau tak ada bawang merah, perempuan boleh pakai satu biji bawang besar ya. Ini untuk dikisar bersama dengan 7 ulas bawang putih. 7 ya Bel? Ya. 2, 4, 6, 7 ya. 7 ulas bawang putih dan setengah inci halia. Ini untuk nak dikisar bahagian nasi. Kemudian 2 biji bawang besar, perempuan perlu mayang halus. Mayang halus tu maksudnya mayang nipis. Untuk nasi kita jangan mayang kasar sebab nanti bila kita masak kita akan nampak nanti kalau bawang itu kasar, tak cantik. Ya, so mayang halus ataupun mayang nipis ya. 2 biji bawang besar di mayang nipis. Kemudian untuk nasinya juga kita guna 2 sendok minyak sapi, 1 tin susu cair. Perempuan ambil setengah tin untuk dijadikan tairu. 1 tin susu cair, setengah tin dijadikan tairu. Nak jadikan tairu sekejap lagi Kak Zaidah tunjuk cara buat dia ya. Kita perlukan setengah tin susu ni dan setengah tin kita buat tairu. Kemudian kita perlu juga sedikit daun sadri ataupun daun sup. Dalam 3 tangkai daun sup kita potong kasar-kasar macam inilah untuk dimasukkan dalam nasinya. Kemudian kita guna juga ini kena ada kalau untuk nak buat nasi biryani. Kalau tidak, dia tidak ada, dah tak bangkit bau biryani. Tapi kalau tak ada nak makan sendiri bolehlah ya. Cuma kalau nak proper, nak rasa lebih pada bau biryani, kita perlu ada saffron ataupun koma-koma. Dapatkan ini di kedai-kedai Arab.
kedai-kedai Arab atau kedai-kedai mamak ya, yang jual rempah-rempah pun ada ni. Dia kecil aja ya, dia ada jual kecil. Dan siapa for those sekarang dah tak boleh pergi Mekah ya, kalau boleh pergi Mekah boleh claim dengan sesiapa yang pergi ke Mekah. Dia punya saffron lagi cantik ya, kualiti dia lagi bagus. Saya rendam sedikit bersama dengan air panas untuk nak dapatkan warna kuningnya dan baunya bersama dengan 1 sudut makan air mawar. Ya, untuk nasinya ya. Saya rendam saffron ataupun kurma-kurma bersama dengan sedikit air panas dan 1 sudut makan air mawar ataupun rose water. Ini untuk nasinya. Okey. Alright. Nak kena ulang lagi ke? Banyak dia banyak bahan ya. Tak apalah. During kita masak, Kak kita Zaidah akan repeat setiap kali repeat bahan ya. yang Kak Zaidah Okey. masukkan. Dan kita perlu ni, kita perlu juga 4 sekawan. Kayu manis, cengkeh, buah pelaga dan bunga pekak ataupun bunga lawang. Ya, agak-agak lah ya. Macam satu tangkai satu batang ni dan beberapa sikit lah ya untuk kita tumis. Okey. Now, Kak Zaidah perlu kita perlu buat nasi dulu. Lepas tu baru kita buat lauknya. Okey. Saya perlu kisar dulu. Sambil-sambil tu puan-puan boleh cek balik resepi yang Kak Zaidah dah sebut tadi ya. Okey, kita perlu kisar bawang putih 7 ulas. Bawang merah 5 biji bawang merah dan setengah inci halia. Ini untuk kita kisar. Kita nak jadikan dia untuk kita nak tumis nanti ya. Okey, senyap je Bel. Perlu kisar hingga halus ya. Kita tak mau nanti ada ketul-ketul dalam nasi. Jadi kita perlu kisar bawangnya hingga halus. Alright. Kita panaskan minyak sapi di kuali. Kemudian kita ambil yang kita nak tumis ni tadi. 4 sekawan ni. Okey. Kemudian kita perlu tumis dia lah. Okey, panaskan minyak sapi ya. Di kuali. Tak banyak pula minyak dia ni. Okey. Tumis bawang besar dulu yang diiris ataupun dimayang bersama dengan 4 sekawan ni tadi. Alright, so in the core, I made Nutella marble cake recipe Kak Zaidah was yummy. Ya. So nice. Dengar pun macam wow. Okey, buah yang itu dan buah yang ini juga bau dia Masya Allah sedapnya minyak sapi bersama bawang dan juga 4 rempah sekawan ya. Yes. Itu dia. Kita tak perlu tumis hingga coklat ya, sebab nanti dah ada efek warna tu pada nasi. So kita hanya bagi dia layu aja dan dia naik bau. Okey, Kak Zaidah ada soalan, minyak sapi tu tak campur minyak masak ke Kak Zaidah? Tak, saya tak campur. Saya letak terus minyak sapi saja ya, tak ada campur dengan minyak. Okey. Agak-agak dah naik bau wanginya tu, kemudian kita akan masuk yang kita kisar ni tadi. Tak berbunyi pun Kak Zaidah menumis. Kenapa tu Kak Zaidah? Apilah, api tak kuat. Kiri kanan ni kena dengan aircon dengan kipas ya. Kipas. Alright. So kita tumis dia hingga dia naik bau wangi. Okey, kita tutup dulu sekejap. Okey, sementara tu Kak Zaidah nak buat tairu.
Okey, ni setengah setengah tin susu cair tadi. Kita akan perahkan limau. Limau nipis ya. Perah limau nipis hingga lebih kurang 2 biji lah. Tapi kita kena tengok juga, kadang-kadang limau nipis ni ada yang kurang air ya. Sehingga dia jadi kedel ataupun dia berketul. Jadi setengah tin tu lebih kurang dalam 1 biji ke macam mana Kak Satu you standby 2 biji. Right. Ya, sebab kita takut kadang-kadang 1 biji dia air dia kurang. Ni kurang ya. Sampai dia macam kedel ya, dia berketul. Dia pekat lah. Itu dia dah mula Ni lebih kurang 2 biji ya. Yang Kak Zara guna ni lebih kurang 2 biji. Okey. Ni dia rupanya. Ni ya, ini Tairu. Okey. So yang ini Kak Zara rasa dah boleh. Okey. Sedapnya bau dia Kak Zaida. Ya, minyak sapi memanglah sedap. Okey, yang baru tune in, resepi hari ni adalah nasi dan lauk biryani Johor. Okey. Now ini dah agak dah garing, maksudnya bila dia bukan garing lah, maksudnya dia kering, airnya dah tak ada ya. So kita akan masukkan air. Air ni saya dah sukat dah sukat ya. Maksudnya kalau 1 mangkuk beras yang perempuan guna, mangkuk yang sama perempuan sukat air. Ya, 1 mangkuk beras, 1 mangkuk air, macam itulah. Okey, kita masukkan air. Kemudian kita masukkan Tairu. Masukkan garam. Okey, kita tutup dulu sehingga dia mendidih, baru kita boleh masukkan berasnya. Okey. Sementara nak masak tu kita kena buat lauknya pula. Okey, bahan-bahan untuk lauknya. Penuh pula. Alright, bahan untuk lauknya. Okey. Tadi nasi sekarang ni untuk lauknya. Sekejap Kak Zara ketepikan dulu yang mana dah kosong ni. Okey, bahan untuk lauknya Kak Zara guna ayam 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 ekor ayam. Ikut perempuan ya, perempuan nak potong macam mana. Nak guna daging boleh, kambing pun boleh ya. Okey, bahan untuk dikisar dahulu. Sekejap ya, Kak Zara ambil tisu. Sekejap berpeluh. Baru masak sikit dah berpeluh ya. Intan Rahman kata saya buat Tairu susu cair campur dengan Sunquick Orange 2 sudu besar, kawan India yang ajar cara macam boleh tu. juga. Pun boleh juga. Mana-manalah janji dia jadi kedel ya. You nak pakai Tairu yang ready pun boleh ya. Ataupun yogurt ya. Okey. Now bahan untuk kita kisar untuk nak buat lauk biryani 7 tangkai cili hijau, 1 inci halia, 10 ulas bawang merah dan 7 ulas bawang putih. Saya ulang lagi sekali, bahan untuk dikisar 7 tangkai cili hijau, 1 inci halia, 10 ulas bawang merah dan 7 ulas bawang putih. Okey, ini untuk dikisar. Kemudian kita perlu juga minyak sapi lebih kurang 2 hingga 3 sendok. Terpulang kepada perempuan nak tengokkan dia punya minyak daripada lauknya. Lauk biryani agak berminyak sikit baru cantik ya. Saya guna juga 2 biji buah tomato di dadu, 4 sekawan. Kemudian kita guna 3 daun dekat sini ya. Daun ketumbar, daun sadri dan daun sadri ni daun sup ya. Dan daun pudina. 3 daun untuk lauk ya. Daun pudina, daun ketumbar dan daun sadri atau daun sup. Okey. Kemudian kita guna juga lebih kurang 50 gram badam, buang kulit. Ini untuk kita kisar sekali nantilah ya.
Kalau original dia, kita guna gajus. Tapi gajus agak muak kalau kita makan. Ya, so kita tukar kepada badam. Okey. Kemudian kita guna juga 200 gram rempah biryani. Kak Zaida pakai Faiza hari ya, rempah biryani. 2 sudu makan tomato puri. 2 sudu makan madu. 1 tin susu cair. 1 sudu makan air mawar. Lagi apa? Bawang goreng kita guna agak banyak ya, lebih kurang 30 ulas bawang kecil itu mayang dibuatkan bawang goreng, ataupun kalau nak guna bawang besar dalam 3 biji bawang besar lah. Ya, okey, nasi kita, air kita dah mendidih. Okey. Dan kita guna juga ini kalau untuk biryani Johor, kita guna badam yang telah kita goreng sedikit, kismis yang telah digoreng sedikit, dan telur rebus. Telur rebus ni perempuan rebus telur sebiji kemudian goreng. Ini optional, tapi biasa kalau lauk biryani Johor ada ni. Ya, ada telur ya. Okey, dan itu saja bahan-bahan untuk lauknya. Okey, nampak ni bel. Kita punya air dah mendidih ya. Kita tunggu dia mendidih, kemudian kita masukkan beras. Okey. Masukkan daun sadri ataupun daun sup. Okey, perlu rasa dulu ya sebelum dia kering. Garamnya takut tak cukup ya. Kalau tak cukup tak sedap pula kalau dia tawar. Bismillah. Memang tawar. So Kak Zaida tambah lagi sedikit garam. Rama tanya brand apa sedap beras basmatinya Kak? Kalau nak panjang, beli dengan Arab, kedai Arab. Ya, sebab kedai Arab ni dia memang daripada tempat dia ya. Dia panjang-panjang tapi dia mahal lah. 1 kilo dalam 20 lebih. Kalau yang macam Faiza Monggol ni 48 untuk 5 kilo. Kak Zaida pakai Monggol ni lagi ya, Faiza Monggol ya. Okey. So kita tutupkan. Tutup pun dah tukar-tukar nanti. Jangan Kak Zaida. Kan tak masak ya. Okey, kita biarkan dia kering sekejap. Okey. Tak apalah, kita tunggu ni dulu. Nanti kan confuse pula perempuan tengok saya masak lauk bercampur ya. Okay. Kita finishkan ni dulu. Itulah sebabnya. Okey, hold on. Sebab kita punya cara untuk masakan hari ni panjang, jadi takut nanti terpotong-potong tak tahu you all yang mana satu Kak Zaida buat next, apa next. Okay, now sementara ni boleh bacakan Kak Zaida? Yes. Alright, betul Kak Zaida, masuk telur atau telur pindang memang sedap. Aduh, telur pindang. Telur pindang lagi sedap ya. Cuma nak dapat telur pindang tu kena ke Johor lah. Tapi dekat sini pun ada ya telur pindang. Oh, dah ada kat sini? Dah ada. Alright. Saya dah nampak itu ada orang buat promosi ya untuk telur pindang. Okay. Biryani Johor memang sedap sangat-sangat. Saya dah makan masa duduk Parit Raja, Batu Pahat, kenduri kahwin. Kan? Masak nasi biryani and nasi Arab kena beras panjang. Betul. Baru dia sedap. Dia muai orang kata ya. Ya. You makan nasi dia saja pun dah sedap. Ya. Okey, sekejap lagi bila dia dah mula nak kering, kita akan masukkan susu cair yang ekstra setengah tin tadi. Dan bersama dengan ni saffron dengan tu ya. Okey. Kak Zaida ajarlah ajarlah kami cara buat agar-agar pelangi. Itu suggestion Lisu. Okey. Insya-Allah ya. Agar-agar pelangi. Gitu. Okey, periuk nasi tu beli di mana? Sal Pelangi yang ini adalah Shogun ya, dengan Shogun. Dia punya diameter lebih kurang 38 cm ataupun 40 cm lebih kurang ya. Okey, so jadi untuk nak dapatkan dia dekat Pak Senada, dekat Aeon. Okey, kita promote Shogun tak sudah-sudah.
Shogun tak juga bagi Kak Zaidah apa-apa. Okey. Orang lain yang pula yang gunakan kita punya periuk ni untuk dia punya promosi kan. Macam-macam. Shogun dia boleh tak dengar ya. Okey. Okey. Norma Fatimah saya share. Thank you Kak Zaidah. Kak Zaidah, sekarang Kak Zaidah masukkan ini ya kat dalam ni. Okey, kita tunggu dia kering sikit. Kemudian baru kita kecilkan api. Alright, tadi Kak Zaidah masukkan saffron ya. Saffron ya, sedap ya. Bila kita masuk saffron, dia punya bau dah jadi lain sikit ya. Alright, so now kita akan masukkan susu cair yang lebihan tadi. Alright, saffron tadi direndamkan bersama air mawar ya. Alright. Okey, kita tunggu dia kering, lepas tu kita kecilkan api dan kita biarkan dia masak dengan masaklah ya. Lepas tu last sekali nanti baru kita letakkan pewarna kuning. Okey. Alright. Kak Zaidah, Ya. nak tak tips untuk kuatkan api? Saya boleh bagi kalau nak, Chef Putra. Apa tipsnya, Apa dia Chef tu? Putra? Share Apa dengan tu? kita. Apa tu? Macam mana cara nak besarkan api? Share dengan kita ya. Okey, nasi kita dah kering. Saya akan kecilkan api ya. Alright. Kita akan tunggu dia masak nanti. Okey, saya kecilkan api. Kemudian saya perlu alas periuknya ya. Sebab dia tak boleh direct macam gitu. Nanti takut dia ada kerak. Dia tak boleh direct heat Kak Zaidah akan alas dia. I use this dapur lah. Sebelah sini. Okey, dan kita letak. Nak pakai rice cooker pun boleh, ya puan? Alright, so biarkan macam ni lah. Okay, kalau you nak bungkus ke dengan kain ke whatever pun boleh. So kita biarkan dia masak dengan sendiri, ya. Alright. So now kita nak buat lauk biryani pula. Okay. Saffron memang sedikit mahal ya. So jadi Bukan sedikit. Mahal gila. Okay, anyway dah boleh cari di supermarket ya. Air mawar pun dah boleh dicari di supermarket. Ada. Selain daripada kedai supplier Arab ya, bahan-bahan macam nak cari beras biryani pun boleh. Okay. Okey, kita nak masak lauknya pula. Alright. Okey, so now ini kita perlu kisar ya. Nampak ni? Lada hijau. Lebih kurang tadi 7 tangkai lada hijau, 1 inci halia. Bawang kecil ni lebih kurang 10 biji atau 10 ulas. Bawang putih lebih kurang 7 ulas. Kemudian kisar bersama dengan ini badam. Okey, kita perlu kisar hingga halus dan lumat ya. Semua bahan-bahan kasar jadi mengambil masa sedikit ya. Kisar hingga dia halus ya. Ya. Okey, kita perlu kisar halus ya sebab ada badam. Badam agak lama juga nak menghancurkan dia ya. So kita perlu kisar dia. Jadi badam tu kita perlu goreng ke Kak Zaidah? Tak. Yang ini tak payah yang untuk nak ni tak ya. Kita rendam dengan air panas. Kak Zaidah punya badam agak coklat tadi pasal saya guna badam yang saya dah roasted. Kita dekat belakang kita memang dah roast kita punya badam. Ya, so agak tu yang warnanya agak coklat sikit dia. So kalau tu puan-puan beli yang kalau ada badam yang dah buang kulit lagi better. Ya, rendam dulu dengan air panas sikit sudah dia lembut, sudah senang untuk you nak kisar. Okey, ni dia rupanya ya. Yang kita dah kisar tadi bawang. Okey.
Okey, kita akan masukkan ayam dulu, ya. Masukkan ayam dalam kuali. Tanpa minyak. Tanpa ini tak ditumis ya. Kalau nak perempuan nak goreng boleh, tak goreng pun boleh. Lauk ni biasanya tidak digoreng. Masukkan semua sekali. Yang kita dah kisar ni tadi, kita masukkan. Okey. Masukkan bahan penumis yang 4 sekawan ni tadi. Okey. Kemudian masukkan minyak sapi. Masukkan buah tomato. Kita biarkan hingga ayam ni bertukar warna. Ataupun tukar rupa lah, bukan tukar warna. Dia tukar rupa, maksudnya dia macam kecut sikit ya. Dan baru kita masukkan bahan-bahan lain. Okey. Kita biarkan dulu dan kita perlu tutup dia. Dan susu cair, jangan lupa. Kita masuk susu cair. 1 tin ya? 1 tin susu cair. Okey. Right. Sementara tu Bel, ada apa-apa yang boleh. Saya perlu yang soalan-soalan tu insya-Allah saya akan bacakan ya. Okey, kita Alright, tunggu. Assalamualaikum Kak Saida. Setahu saya di pasar ada jual rempah nasi biryani. Banyak mana kita nak untuk berapa 200 orang? Betul tak Kak Saida? Mak saya pernah beli Kak Saida asal orang Johor kan. No wonder lah orang JB memang pandai masak. Mak saya orang Johor, orang JB. Jangan marah orang lain nanti. Marah orang lain nanti. Marah orang negeri lain ni. Semua sama pandai. Semua pandai masak. Ya. Betul. Masak dengan cara tersendiri. Betul. Macam Kak Zada tak adalah pandai sangat masak. Makanan Kelantan, makanan Terengganu, makanan Kedah, Penang ya. Saya tak berapa pandai ya. Tapi bolehlah sikit-sikit tu bolehlah ya. Ikut style masing-masing lah ya. Tapi ini memang berani Johor ya. Okey, kita tunggu sekejap dia bertukar warna ataupun bertukar rupa ayamnya. Kalau daging, perempuan boleh juga buat macam ni. Tak perlu rebus dulu. You masak macam ni renih sampai daging tu empuk. Tapi kalau rasa lama sangat, boleh masuk dalam pressure cooker sekejap. Airnya jangan dibuang. Setelah direbus lah. Half cook lah ya. Okay. Mas Mark Tovi kata, saya buat sendiri telur pindang di Singapura. Masa majlis nikah saya dulu pun saya buat sendiri telur pindangnya. Pandai ya. Okey, tak susah sangat pun. Ada daun je boleh buat. Kan? Dia tunggu je, dia rendah macam dia dia rebus 3 hari saja. Api kecil, jangan bagi dia mendidih ya. Kan. Okey. Kita tunggu sekejap. Rindu pula telur pindang. Balik Johor mesti cari telur pindang. Ya. Tu dulu yang kita cari. Yes. Rempah biryani apa tu? Senang dari Muaz sedap. Oh ya ke? Thank you so much for sharing Fauzia Hashim. Okey, aduh lapar pula perut. Katanya. Kak Saida, ada resepi masakan orang Johor yang lain boleh tak? Boleh? Boleh. Akan ada ya. Itu Kak Zaida dah ajar bamia ya. Bamia tu masakan Johor ya. Bamia. Arab Johor bamia tu ya. Okey, Noli Damia. Assalamualaikum Kak Zaida and Bel. Waalaikumsalam. Baru boleh tengok live sambil masak-masak kat dapur. Wah, tengok live di dapur ya. Thank you so much. Masak apa tu hari ni? Okey. Bel, saya akan masukkan semua daun. Ya. Ini tak nampak lah saya dah timpul-timpulkan dia ya. Ni ada daun sup. Sekejap ya, saya tunjuk. Kecil comel pula mangkuknya. Ni daun sup di bahagian atas ni. Okey, ni daun ketumbar. Ya. Dan daun pudinia. Mengancam ni baunya nanti. Okey, kita biar dia hingga ayam ni macam ada kecut sikit, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Right. Okey. Itu dia. Yes. Ada apa-apa soalan, Bel?
Sudah tentulah biryani ni di lain tempat lain masakannya. Lain. That's Arab why, pun lain, India pun lain ya. Ya. Tak sama. Betul. So yang ini bahagian Johor. Mungkin utara pun akan ada nasi biryaninya. Nanti mungkin boleh share dengan kita kan. Mana tahu Kak Zaidah boleh siarkan untuk resepi nasi biryani bahagian utara pula. Okey, 3 daun tu wajib taruh. Betul Zaidah Ida. Tadi daunnya apa Kak Zaidah again? Untuk nasi ialah daun ketumbar, daun sadri atau daun sup dan daun pudina. Untuk lauk you mean? Untuk lauk. Untuk nasi bukan. Untuk lauk tadi tu lah. Kak Zaidah sebut nasi main cakap je ya. Sorry. Nasi Kak Zaidah letak hanya daun sadri saja, daun sup saja. Daun bawang tak ada kita pakai daun sup je. Itu dia. Okey. Sementara ni dia tak ditumis ya, rakan-rakan. Dia tak tumis ya. Untuk lauk biryani kita tak tumis. Baunya. Kru kita ya. Kita punya camera woman kat sini, bau dia sampai matanya naik ke atas. Baunya sedap. Kak, kalau daun-daun tu kita blender sekali dengan bawang-bawang tadi boleh tak? Dia dah jadi lain nanti. Dia mungkin ada efek sikit warna hijau ke ya. Kita tak blend dia. Kita hanya nak dapatkan the smell, bukan rasa. Sahaja. Kalau you blend nanti dia jadi macam rasa pula. Ya. Ya, yang ini memang sedap. Ada guna tomato paste tak Puan Zaidah? Ada. Mazita tadi 2 sudu makan tomato paste ya. Atau tomato sauce pun boleh, tapi paste dia agak lebih masam daripada tomato sauce. Okey. Kita tak masuk lagi. Kita masuk sekali dengan rempah nanti. Now rempah belum masuk lagi ya. Right. Azlin Ishak Bella nanti masukkan dalam YouTube ya. Tadi terlepas yang awal-awal tu, thanks lah Kak Zaidah masak biryani and lauk biryani. Ya, ni. Lauk ayam biryani. Ni kita belum masak lagi, belum masuk lagi rempah-rempah. Kita tunggu ayamnya bertukar warna. Yes, look at that. Okey, seterusnya kemarin saya pergi ke supermarket di Singapura iaitu NTUC. Saya ternampak periuk dan kuali brand Shogun. Harganya pun boleh tahan mahal juga. Mungkin di lain lokasi lain. Sekarang ni tak ada yang murah lah Puan ya. Betul. Memang tak ada yang murah. So kita tak payah risau-risau lah. Kita risaukan nanti kita cari-cari yang murah tak jumpa. Okey Kak Zaidah, ada soalan. Nora Sia tanya kalau susu ganti santan boleh ke? Biasa kita masak nasi biryani tak pakai santan Puan. Kalau pakai santan, the smell is like nanti jadi apa tahu? Jadi macam nasi lemak. Rasanya dah lain Macam nasi lemak. Sebab sekarang ni punya nasi lemak, ada yang taruh 4 sekawan tau. Ada nasi lemak yang letak 4 sekawan. Dia jadi macam rasa nasi lemak campur nasi minyak. Dia punya smell like nasi lemak, nasi minyak, but the taste is like nasi lemak. So if you put santan, dia akan jadi macam nasi lemak lah. Ya. Okey. So ni kita boleh balikkan sekejap. Kita akan kaut-kaut lipat aja ya. Sedapnya. So memang kita kena selalu balik-balik supaya tidak ada Tak, nasi tak boleh balik. Bawah, Nasi tak boleh balik-balik. Nanti tak dia boleh? tak cantik. Dia tak boleh, dia sekali dua je. Jadi nama ni Kak Zaidah, so balik sekali lah. Balik sekali je ni. Lepas tu kita akan masukkan pewan. Right. Ni dah tak boleh balik lagi tau. Dah sekali balik je, dah tak perlu balik-balikkan lagi ya. Sebab kita tak mahu nanti dia patah. Yes. Ya, so Kak Zaidah akan letakkan pewarna. Saya guna pewarna kuning telur kat sini ya. Egg yellow. Egg yellow. Okey dah. Kita akan tutup periuknya hingga kita nak angkatkan, baru kita tutup apinya. Okey, ni dah nak masak dah ni yang sebenarnya ya. So kita biarkan. Cantik nasinya. Okey. Daun sup is coriander. Coriander is daun ketumbar. Okay, so the milk yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah evaporated milk, right? Susu cair tin ya. Okey, ni dia dah mengecut. So kita akan masuk rempah. 200 gram. 200 gram kasi saya agak-agak ya. Itu dia. Wow.
sedap sungguh ni Kak Zaida. Okey. Kita akan masukkan pula tomato paste ni ya, 2 sudu makan. 2, 3 like that lah. Kita tengok pada kuah. Kak Zara punya kuah ni agak banyak ya. Kemudian kita akan masukkan madu. Dua sudu. Kita masukkan ini juga, air mawar 1 sudu. Dan bawang goreng. Kita perlu masak dia hingga dia pekat dan dia akan bertukar warna nanti ya. Lebih lama you masak, dia akan jadi lebih gelap. Okey, kita tutup periuk dan kita tunggu dia pekat ya. Sambil-sambil tu kita akan balik-balikkan, takut dia berkerak lah. Alright. Alright, yang baru tune in, resepi hari ni adalah biryani, nasi biryani dan lauk nasi dan lauk biryani Johor. Okey, kita tutup dulu. Bel, ada apa-apa yang perlu saya jawab? Alright. Tu dia. Beras boil pusa basmati 1121 sangat cantik untuk nasi biryani, panjang, kasar and lasak. Tak mudah patah. Betul. Thank you so much Syasha Abu Bakar. Yang itu dia punya grade tambah sikit lah Bella nak tanya, cili hijau boleh tukar cili padi hijau? Terima kasih dari Singapura. Cili padi hijau will be too hot, pedas. Dan dia kalau you nak taruh banyak, sebab kita perlukan bila kita blend dia dapat menambahkan banyak kuah kita tau. Kalau cili padi dia sikit aja, hanya nak dapatkan rasa pedas saja. Kalau you kurang, kalau you nak pedas, you masukkan ajalah cili padi. Tapi you kena pakai jugalah yang hijau tu supaya dia ada berkuah. Dia yang penting tu nak berkuah ya. Right. Kita perlu kuah dia. Ui, dia punya warna pun dah lain sikit dah tu Kak Zaida. Warna dia makin lama makin gelap ya. So perempuan kalau nak masak kena renih api lama biar rempah biryani tu nanti dia akan jadi gelap. Sekarang ni belum. Yes. Masih ada lagi yang bertanya mana dah dapat air mawar ya. So untuk air mawar boleh dapatkan di supermarket ya. Alright, okey. Sikit lagi. I think dia rasa kurang. Apa tu? Saya tambah sikit lagi. Okey, Kak Zaida, mak saya baru beli periuk Shogun. Best periuk dia. Thank you Kak Zaida. Mak saya, maknya suruh beli ya. Okey, pewarna tu kalau kita ganti saffron boleh tak? Hari ni saffron ada, pewarna pun ada ya untuk hari ni. Semua ada, saffron ada, pewarna ada. Pewarna ni yang buat nampak macam nasi biryani. Pewarna tu kita tak gaul semua, kita nak makan kan baru kita angkat dia. Okey, kita kecilkan api lagi. Tapi saya tak boleh kecilkan sangat ya sebab kita akan makan masa nanti. Alright. Alright, nanti sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan sharekan semua resepi. Jangan risau, memang akan ada. So you just hang in there, hold on tight dan nanti akan ada semua resepi ni, okay? Bella bagi tahu Kak Zaida, tukarkan kepala gas yang boleh laras yang biasa digunakan di banyak-banyak kedai makan. Thank you so much for sharing ya, Chef Dapur Putra. ni tak boleh pakai pressure. Dia bukan meant untuk pressure sebab burner dia hanya keluar satu. Yang pressure tu burner dia agak rapat ya. Dia punya lubang-lubang tu ya. Itu pakai pressure itu kena dapur yang sesuai untuk pakai pressure ya. Okey.
Alright, ada juga yang masih baru tune in. Resepi hari ni adalah nasi dan lauk biryani Johor. Okey. Dah berbau lauk biryani kita kat sini ya. Yes. Alright, Mas Mark Tovi katanya lepas selesai masak rendang daging, cincang untuk buat epok-epok nanti. Betul-betul tepat 12.30 terus duduk untuk ikuti siaran live Kak Zaidah di dapur non-stop. Thank you so much my dear. Alhamdulillah. Okey, semalam saya dah masak nasi Afghan. Saya tambah baby potato dan kurangkan carrot. Sedap, habis licin. Alhamdulillah. Itulah gunanya. Bila dapat resepi ni kan, boleh masak di rumah dengan cita rasa masing-masing. Bella, tolong tunjukkan air mawar tu kejap. Boleh. Dia ada banyak jenis ya air Zaidah mawar. boleh tunjukkan kat Banyak Zaidah? brand. Banyak. Nanti kan you tengok brand ni kan tak jumpa pula. Dia tulis tu rose water. Okay, yang Macam-macam ini, brand. Kak Zaidah guna yang ini ya. Ada yang style lama tu dia bungkus botol kaca tu dengan daun dengan padi ya. Ya, yang itu pun boleh itu ya. Wangi sedap ya. Ini tak berapa wangi. Yang bertanya yang itu boleh ke tak? Boleh. Boleh. Asalkan rose water, asalkan dia tulis itu air mawar. Alright, so yang ini sekarang ni macam-macam brand dah ada di pasar raya. Macam-macam. Untuk dapatkan air mawar ya. Okey, kita tunggu lagi. Ya, warnanya belum gelap lagi ya. Dia lagi lama, dia lagi gelap. Hari ni puasa, tak kuat lunch. Boleh tengok ilmu baru. Tak sabar nak cuba. Yes. Boleh my dear. Silakan. Okey, jadi saya nampak ramai juga yang share kan. Okey, sementara tunggu ni Kak Zaidah, saya run through lah Sebab banyak juga saya tengok tadi ada yang salah juga. Jadi saya tak boleh nak pin kan. Okey, jadi saya bacakan ya. Yang sharekan ni saya tengok. Kalau okey, saya akan pinkan ya. Sebab resepi ni memang macam-macam bahan yang digunakan. Okey, alright. Okey, dah masak dah nasi kita. Nampak tu? Dia ada macam ada oren-oren sikit macam ni ya. Ni bau nasi biryani. Kalau nasi minyak, kita tak letak warna kuning ni. Kalau betul-betul lah ya, nasi minyak kita tak letak. Nasi minyak dia hanya warna kuning minyak sapi. Tetapi kita tak letak pewarna seperti nasi biryani lah. Tengok tu bahan dia bukan main. Banyak lagi. Kenapa tu? Nak change. Okay, sebentar ya. Alright, bahan nasi biryani. 1,5 kilo beras basmati, kisar 5 biji bawang merah. Okey, betul. 7 ulas bawang putih, 1 inci halia, betul. Okey. Oh, Kak Zaidah gunakan setengah inci ya. Tu dia, terlepas dah. Setengah inci ya, bukan 1 inci. Jadi 2 biji bawang besar dimayang, betul. 4 sekawan, betul. 2 sendok minyak sapi, 3 ya. 3 sendok minyak sapi. Saffron direndam dengan air panas dan 1 sudu besar air mawar. Betul. 1 tin susu cair bahagi. Setengah tin untuk tairu dan setengah lagi untuk nasinya ya. Okey, dan juga digunakan pewarna kuning telur, bahan lauk biryani. Okey, 1,5 ekor ayam, kisar 7 tangkai cili hijau, 10 biji bawang merah. Betul, 8 ulas bawang putih. 8 ulas ya. 8 ulas bawang putih bukan 7. Jadi that's why sebab bahan hari ni banyak. Jadi you all kena tunggu sebentar lagi. Tim social media Simply Sugar Baking Studio akan postkan full recipe ya. Sebab recipe hari ni memang banyak. Buat masa ni you all hanya list down cara-cara masakan untuk nasi dan lauk biryani Johor. Okey. Macam mana nak dapat resipi? Okey. Like IG dan juga Simply Sugar page. Sebentar lagi akan ada posting. Akan ada 2 lagi posting. Ada short videos dan juga posting Kak Zaidah bersama lauk ataupun menu yang Kak Zaidah dah buatkan. Okey. Dan di situ captionnya akan ada full recipe. Dan juga jangan lupa kalau nak tengok resepi-resepi lama, bolehlah pergi ke album dan buka album Jom Masakan Kak Zaidah. Semua resepi daripada episod pertama dan hingga hari ini. Hari ini sebentar lagi kita akan postkan di dalam album. Dan ada full resepi di situ. Dan juga link untuk you klik dan tengok ataupun tonton cara masakan daripada awal. Okey, warnanya dah makin lama makin gelap ya. Lagi lama you biarkan di atas api, dia akan jadi lagi gelap.
sekarang ni dia belum lagi ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Okey, Bel. Tengah duduk rehat kat office lapar pula. Carilah nasi biryani kat kawasan office tu. Nasi biryani. Ya, biryani ni dia kadang-kadang ada masa yang kita rasa macam nak makan sangat. Macam Kak Zaidah lah hari ni. Hari ni macam terasa nak makan nasi biryani. Sebab tu Kak Zaidah masak nasi dan lauk biryani Johor hari ni. Berpeluh-peluh Kak Zaidah memasak. Rugi tak cuba resepi Kak Zaidah. Teringin nak jumpa Kak Zaidah and Bel. Kita kalau duduk dekat dapur memang berpeluh. Tapi bagus juga macam sauna kan. Kita buang toksin dalam badan. Segala toksin yang ada. Okey, sedapnya minum hari ni Kak Zaidah and Bella. Memang sedap. Kena cuba ni ya. This recipe kena cuba. Dia actually simple aja. Tak adalah susah sangat ya. Rahma, Kak Zaidah, Tairu tu tak buat nasi masam ke? Tairu tu tak buatkan nasi masam. Dia ada little bit masam sikit lah. Itu yang buat nasi dia sedap. Kalau tak dia muak. Kalau tak you akan rasa muak ya makan dia sebab you dia pakai santan. Pakai susu. Amboi, ada baru je lunch dengan nasi biryani. Nasi biryani apa tu? Okey. Baru je habis makan, terasa lapar lagi tengok Kak Zaidah masak. Yummy. You sis. Okey, kita tunggu dia gelap sikit lagi ya. Dia lagi lama, kalau you nak dapat dia gelap lagi, you kena lama atas api. Nanti rempah biryani tu dia akan keluarkan dia punya getah warna tu ya. So kita just tunggu ya. Okey. Alright. Kak Zaidah, guna rempah biryani jenama apa ya dalam live ni? Kak Zaidah pakai yang ni. Faiza. Biryani Faiza. Ataupun kalau di Johor boleh gunakan Sharifah. Ada lagi mungkin brand lain ya. Okey. Pasal saya tak ada Sharifah. Kalau tidak saya guna Sharifah. Jadi kalau tak ada saya pakai Faiza. Faiza ni you can get anywhere. Tesco pun ada. Kedai-kedai runcit sekarang pun dah banyak ya. Kalau dulu agak susah kita nak cari rempah biryani. Okay. Kalau di pasar ada kedai yang jual rempah ratus seperti kedai-kedai yang daripada rempah-rempah yang banyak-banyak you nampak yang daripada India ada, daripada Middle East ada. Macam-macam ya. Kat situ memang ada ya rempah biryani ya. Assalamualaikum Puan Zaidah, boleh tak ajar cara buat panggang kuali? Saya suka macam mana nak tahu bahan sebenarnya. Terima kasih Puan Zaidah. Sudah panggang kuali dah. Panggang kuali antara yang terawal. Panggang kuali Kak Zaidah dah ajar ya, dah tunjuk cara buat panggang kuali. You boleh scroll balik, cari balik nanti ya. Saya suka tengok studio Kak Zaidah, berbagai jenis mixer periuk dan senduk-senduk yang gantung tu. Aduh. Kalau kat rumah sendiri malas kot nak buat macam ni. Nampak tak? Macam mana tu Kak Zaidah sila jawab. Rak belakang tu beli kat mana? Mana? Apa dia? Rak kat belakang. Rak? Oh ni saya beli kat IKEA. IKEA lama ya? Dah ni IKEA ada. IKEA sahaja. IKEA pun sekarang macam-macam ya yang you all boleh pilih di sana. Mak saya selalu guna rempah biryani Sernan dari Muar. Okey, ikut itu punya ada ya? Yes, ikut apa yang you all biasa guna ya. Bismillah. Macam Kak Zaidah, untuk biryani Kak Zaidah dah biasa menggunakan rempah Faiza ya. Faiza ataupun Sharifah. Kalau di Johor saya guna Sharifah. Okey, untuk rempah Sharifah tu boleh dicari online ya. Lazada sekarang dah ada online. Dulu ada. dia tak ada online ya. Tapi dia tak ada dijual di macam di Selangor-Selangor ni tak ada ya. Saya tak pernah nampak. Cuma boleh beli online ataupun siapa ke Johor Bahru boleh guna. Dia Sharifah dia agak gelap sikit rempah dia. Yang Faiza ni dia agak terang sikit. Ya. So now saya rasa ni baru sekejap. Rempahnya cukup tetapi dia belum rasa rempah betul. Ya, maksudnya kita kena lamakan sikit lagi ni. Baru rempah dia masak. Kak Zaidah boleh rasa rempah dia macam belum masak lagi ya. So kita biarkan dia lama sikit. Nampak tu. Kalau buat dengan daging dah akan jadi lebih gelap sikit. Ada setengah-setengah tu dia letak kicap sikit ya untuk nak dapatkan warna gelap. So boleh juga. Jadi untuk nak tunggu warna dia tu kita tunggu rempahnya tu betul-betul kembang ya. Dia masak betul. Dia akan keluarkan warna dia nanti ya, warna gelapnya tu. Okey, nasi kita dah masak. Semua jadi lapar tengok Kak Zaidah masak nasi biryani. Boleh fokus ni nasi kita? Boleh. Look at that, warna dia cantik. Ni lah warna nasi biryani. Kalau tak ada spotted orange ni, dia bukan nasi biryani ya. Kalau biasa kita cakap nasi biryani macam ni lah. Kalau kita tak letak warna ni, dah jadi macam nasi minyak. Nasi minyak yang kita tak letak ni. Itu membezakan nasi minyak dan nasi biryani.
Ini boleh makan dalam 20 orang macam itulah. Alright, tak boleh tahan tengok menu hari ni. Ya, sedap. My favourite selalu juga buat, tapi resepi Puan Zaidah lagi marvelous. Nak try nanti insyaAllah. Boleh try resipi ni. Kita tengok colour dia makin lama makin gelap ya. So kita biar lagi hingga betul-betul dia masak rempahnya tu. Jadi dia belum gelap ni lagi, kita tunggu lagi dia kita masak. Tunggu sekejap Kak lagi. Zaidah. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, yes. Bel, ada apa-apa? Harus. Harus. Mak mertua saya kalau datang ke rumah saya kat Penang mesti bawa rempah biryani dia beli kat Parit Raja, Batu Pahat. Lauk biryani lagi hitam lagi sedap. Lagi hitam dia lagi sedap. Maksudnya rempah dia betul-betul dah masak ya. Rempah dia betul-betul dia keluarkan macam getah dia tahu. Ya, tu yang sedap. Khairi Muhammad Maslan, selalunya biryani Johor dia akan masukkan ayam lauknya dalam nasi kan? Sebab arwah bapa saya dulu dia akan masukkan ayam dalam nasi, so nasi akan berasa rempah biryani tu. Macam tu ke Kak Zaidah? Ada juga, itu biryani tanam. Yang Kak Zaidah buat ni biryani simple aja ni ya. Yang itu biryani tanam, biryani gam. Samalah tu, biryani gam. Dia masak lauk kat dalam tu, kemudian dia masuk nasi, lepas tu dia gamnya tutup periuk tu. Supaya nasi tu betul-betul dapat aroma dari lauk yang di bawahnya tu. So itulah namanya ataupun nasi biryani tanam ya. Biryani lapis, banyak style ya masak biryani Johor ni. Yang saya masak ni lah kita panggil biryani tanak. Kita tanak nasinya. Beras tu berapa sukatannya? Macam nak buat makan-makan aja kawan, ajakkan kawan. Okay. Kak Zaidah masak tadi 1,5 kilo ya. Kalau 1,5 kilo ni lebih kurang dalam 20 orang boleh kot. 20 orang boleh makan. Ya, 20. Itu tengoklah kalau yang besar-besar sikit tu mungkin tak sampailah 20 orang. Masak lebih pun tak apalah 2 kilo. Periuk ni boleh masuk 2 kilo beras. Ya, periuk syurga ni. Apa lauk lain dengan nasi dan biryani ayam ni? Mazita Tari ditanya. Lauk lain yang kita makan dengan nasi ni. Lauk merah boleh, lauk ayam. Saya dah bagi ya resipi lauk merah. Ayam ros, boleh makan dengan paceri nenas, dengan pencuk ataupun dengan jelatah ya. Tu antara lawan dia lah. Boleh, nak resepi boleh. Nanti sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan buatkan posting ya, dan akan ada full resepi untuk menu hari ni. Bella boleh bacakan sukatan bahan-bahan. Saya nak bahan-bahan tadi. Itulah Nurul Syazana. Hold on ya, disebabkan proses ni agak panjang. Jadi untuk bahan boleh minta tolong you all tunggu. Dah habis sahaja live, you all boleh scroll nanti di page kita, memang akan ada full recipe. Okay, hold on ya. Saya bacakan dulu soalan, disebabkan kalau saya akan baca bahan-bahan, memang soalan mana-mana saya tak dapat baca sebab banyak sangat bahan yang digunakan hari ni. Okey, masak apa tu? Ni baru masuk ni. Masak apa tu? Hari ni adalah biryani. Nasi dan lauk biryani Johor. Ina Haji Ahmad kata saya tak kisah apa jenis nasi biryani pun janji bila makan sedap, kena dengan cita rasa. Betul. Okay. Boleh tahu Kak Zaidah pakai garam apa? Kak Zaidah pakai rock salt. Rock ni ya, saya pakai rock salt. Selalu. Saya pakai rock salt, dia warna pink. Ya, rock salt. Tak kisahlah apa-apa. Himalayan rock salt. Tak kisah ya, dia agak okey lah compare tu garam putih ya. Kalau tak ada pakai garam putih pun tak apa. Cuma kena berpada-pada lah makan garam putih tu. Alright. Sukatan air untuk beras, Kak Zaidah boleh explain? Sama banyak ya. Kalau 1 mangkuk beras, airnya pun 1 mangkuk. Ya. Kalau puan kena sukat beras tu dalam mangkuk. Jadi senang, you boleh sukat dengan mangkuk yang sama airnya. Okey. Senang aja untuk beras biryani. Alright, sikit lagi. Warnanya dah cantik dah. Saffron biasa harga berapa? Apa? Saffron. Harganya biasa berapa? Saffron dia ikut grade. Ada yang dia ikut grade lah ya. Sebab tu kalau sesiapa sekarang ni kita tak boleh pergi Mekah pula tahun ni ya. Kalau sesiapa saudara mara kita yang boleh pergi, kita boleh kirim tu. Di sana cantik, sini, dia panjang-panjang. Kalau dekat sini yang ada tu yang kadang-kadang kontok-kontok macam ada patah-patah. Tapi tak apalah, asalkan ada bau saffron lah. Saffron kalau tak ada, dia tak bangkit tau bau nasi biryani you. Dia kurang.
Itu biryani dum. Yang mana biryani dum? Biryani gam. Api kena atas bawah, bara taruh atas tudung periuk. Lawan dengan makan dalca, acar buah. Ya Allah, Dalca. sedapnya. Ya, dalca. Dia banyak ya, dia punya lawan dia. Acar buah, acar paceri boleh. And then dalca. Kita boleh makan juga dengan lauk merah, lauk ros, lauk kuzi. Saya ini semua yang saya sebut ni yang saya dah bagi resepinya ya. Saya dah bagi. Kita ada tetamu. Okey. Kan boleh join, kejap lagi boleh rasa kita punya nasi. Okey, sekejap lagi. Give me another about 10 minutes like that. Alright. Jemput duduk. Puan dari mana? Oh, Shah Alam, dekat je. Okey. So now kita boleh padankan ataupun makan nasi ni bersama dengan satu lauk yang Kak Zaida sediakan ni, lauk biryani. Saya pernah bagi lauk kuzi ayam. Saya pernah bagi lauk merah. Ya, lauk dalca, lauk ros ya. Ayam masak ros. Dan apa lagi lauk ya? Ini semua padanan dengan nasi macam ni. Bau sedap. Biryani nasi minyak. Nasi biryani Monggol. Kan? Semua tu boleh dengan lauk ni tu tengok fokus sikit, warna dia dah mula makin lama makin gelap ya. Asma Yahya kata kat Mesir dia timbang macam timbangan emas. Memang kalau dulu dia orang timbang dia pakai tahil. Pakai What is tahil? Tahil is very light. Okey. Macam orang timbang timbang apa ya? Timbang kalau anak-anak kita dulu bercukur kan? Kita timbang pakai itulah. Okey. Dia panggil apa? Saya pernah lupa ya. Gram tu agak berat, dia lagi ringan pada gram. Okey Kak Zaida, nampaknya ramai viewers yang nak tengokkan saffron. Macam mana rupa? Alamak, saffron saya dah tinggal sikit lah. Macam mana tu? Sekejap ya. Boleh? Boleh ke? Kak Zaida beli sikit je. Okey. Alright, here. Nak tunjuk pun macam tak nampak. Saya beli sikit je. Okey, yang besar macam ni berapa Kak Zaida beli? 30 lebih. Okey, so ambil secubit-secubit je. Tengok ya rupanya macam mana. So ini adalah rupa saffronnya. Okey. Boleh nampak ya. Ini adalah saffron. Okey, dia daripada dia bunga. Dia macam apa? Helai-helai, selai-selai. Dia daripada bunga. Dia kalau yang berkualiti dia panjang sikit. Ini dia macam patah-patah ya. Dia macam dah hancur-hancur kan. Kemudian kalau ada setengah tu dia dah terlalu gelap, jangan beli. Mungkin itu dah terlalu lama. Dia warna dia merah, bau dia cantik. So that bila you rendam dia akan keluar warna oranye. So ini adalah saffron ya. Dia ada warna dan ada bau. Where's the cover dia? Ni, dia ada baunya. Bau dia tu yang buat nasi biryani you sedap. And the colour, kita nakkan colournya juga ya. But the smell tu, aroma dia. Okay. Tahil kati. Ya ke? Tahil, kati. Okay. Tapi kati tu besar, tahil dia lagi light ya. Dulu tunggu lauk tu tukar warna gelap, tak hancur ke ayam tu sis? Taklah, you tengok Kalau tunggu, sorry. Tidak, nampak tu mana ada hancur. Tak hancur. Janganlah you duduk kacau-kacau dia. Ya, rupa dia macam tembakau. Tapi bukan tembakau ya. Bukan tembakau. Tembakau kan lain pula rasa. Pahit belakang. Aduh. Nak tanya untuk caramel, bila steam nak cover dengan plastic wrap ke? Apa dia? Caramel. Caramel steam. Caramel? Kan puding caramel tu? Kak Zaida steam kan? Yes. Cara Kak Zaida. So kena cover ke dia punya tu? Tak, saya tak cover. Saya terus letak, terus steam aja. Right. Okey, ni Kak Zaida kita masukkan dulu kismis kita ya. Telurnya kejap lagi. Dan kita punya kismis ni saya dah goreng dulu ya. Okey. So semua bahan yang Kak Zaida masukkan ni semuanya dah digoreng bersama minyak. Dah digoreng ya. So okey, kita biarkan sekejap lagi baru kita masukkan telur. Lila Biapuri kata, saya simpan saffron macam simpan emas. Kirim kawan dari pergi Dubai. You simpan hanya dia seorang je yang tahu kat mana. Sebab dia mesti simpan tempat yang
sebab dia mahal, jadi bukanlah kata kita sembunyi, orang pun tak ambil. Tetapi kita simpan di tempat yang kita seorang aja tahu. Sebab benda tu kalau orang tengok, dia tak tahu apa benda. Kadang-kadang sometimes, especially kita punya helper, kitchen helper kita, kena beritahu dia, tak takut dia buang nanti. Itu Rohani Abu Bakar kata, saya baru beli saffron tu 3 gram. 3 gram sahaja ya, RM45. Okey, ni dah habis. Dia boleh kawan lah dengan emas. Dia mahal ya, memang mahal. Tapi dia punya bau, kalau Arab, dia dalam teh dia pun dia letak tahu saffron. Sebab mungkin tempat dia taklah mahal macam tempat kita. Dia tahu benda tu banyak khasiat ya. Dalam teh dia letak, dalam teh susu dia letak. Saya pergi ke Oman, dia letak semua dalam dia punya teh ya. Jadi teh dia wangi. Okey. So I think kita dah boleh nak ikutkan. Kak Zada kena tunggu lagi ni bagi dia lama sikit supaya dia warnanya cantik. Tapi mungkin kita tak boleh nak tunggu lama ya. So bagi saya rasa dulu. Okay. Now Kak Zada nak masukkan ni telurnya. Bel. Betul ya? Okay, kita akan masukkan telur rebus. Terpulanglah perempuan nak letak banyak mana telur rebus ni ya. Jangan tahu awal-awal, takut dia pecah nanti. Dah tak sedap pula lauknya. Masya Allah. Dah rasa macam dekat tempat kahwin dah Kak Zaidah. Bau. Burung kahwin ni? Ya. Okay, Kak Zaidah besarkan api. Nak bagi dia kering cepat. So good. And dah siap kita punya hidangan kita hari ni. Alright. Jadi kita tunggu sikit lagi ya Kak Sikit Zaidah. lagi. Kalau tak ada saffron tak apa ke? Nak beli mahal. Tak apalah, kita nak makan boleh aja. Cuma kalau you nak bezakan antara nasi biasa dengan nasi biryani, ialah because of the smell of the saffron. Itu yang buatkan dia lain daripada yang lain. Dia lain sangat kalau you pakai saffron. Dia punya aroma tu. You makan sikit macam tak cukup. Fuzia Muhammad kata di Turki murah sikit harga saffron. Yes. See. Thank you so much for sharing. Kat Turki ada diorang buat kek saffron. Diorang memang makan saffron ni. Right. Oh, cantiknya. Mana tu? Ni. Mana tu cantiknya. There you go. Kan kalau kita pakai kalau kita gunakan telur pindang, sedap. Okey, sekejap lagi Kak Zara tunggu. Kesian Kak Zaidah sampai kuyup. Nak kuyup? berikan kita ilmu. Tak kuyup, tak basah. Oh, nampak. Dekat bawah tudung tu sikit je. Tapi muka tak. Selalu muka Kak Zaidah yang berpeluh. Ambilkan saya sedikit Bella, nasi yang dimasak dalam periuk tu tak melekat dan hangus ke bawah dia. Macam mana tu Kak Zaidah? Boleh beri pencerahan? Tak. Saya alas dengan periuk ni. Nampak tak saya alas periuk ni? Mungkin puan tak nampak tadi ya. Right. Nampak tak? Kita kalau masak, kadang-kadang kita kena guna some creativity sikit lah ya. Kalau kita letak periuk direct pada api, for sure dia akan ada kerak. So kita alaslah dia supaya api tu tidak kena direct pada bawah periuk. Walaupun periuk ni non-stick. Right. Okay. Ya, okay. Bel. Allahu Akbar, sedapnya. Look at that. Viewer kita kat sini pun sedap bau. Ya, nampak. Tak ada kerak ya. Kan Bel, tolak tengok. Tak ada kerak ya. Okay, come. Kalau you pandai jaga api, perempuan pandai jaga api, you tidak akan ada kerak. Nampak tak? Nampak tak bawah periuk ni? Tak ada kerak ya. Langsung tak ada kerak. Kakak nak datang tengok dekat pun boleh, come. Tak ada kerak ya. Kita tak ada kerak kat bawahnya. There's no kerak. Oh, ya ke? Alhamdulillah, mak peminat setia ya. Mak dari mana? Mak dari Ipoh. Thank you so much. Okay, tu lauk dia. Okay, lauknya kita sedap. Tengah video conference ke? Hai. Oh, ya ke? Video conference. Mak berada di Ipoh. Okey. Kak Zaidah. Ya, puan. Hai, puan. Alhamdulillah. Kita masak nasi biryani lagi, puan. Boleh cuba ni. Rasanya macam ada di sini ya, puan. Thank you so much.
Google Maznas. Bila nak sampai ke kedai saya? Bila puan nak datang sini? Boleh bila nak sampai? Ini anaknya yang risau ni dengar. Oh. Okey puan. Harap puan berpuas hati ni tengok ni kita masak nasi biryani hari ni. Thank you so much. Ni boleh masak ni Kalau tak boleh masak, puan tak boleh masak, arahkan anak-anak. Ya. Anak-anak yang kena masak ya. Oh, okey. Hafizah Bakri kata Google Maznas group atau Shopee untuk beli saffron. Kongsi info sahaja. Thank you so much. Saffron ada. Sekarang dah tak susah ya. Kedai Arab dah banyak, especially kalau you pergi ke Cyberjaya banyak kedai Arab ya. You can just beli dekat sana. Roy Idris tanya kalau guna telur pindang pun nak kena goreng ke Kak? Goreng lah. Dia baru dia tak pecah, dia ada skin. So kalau dia berendam dengan kuah, dia tidak mudah pecah lah. Alright. Kalau letakkan induction boleh tak? Apa tu induction macam mana? Induction cooker. Induction cooker tu rice cooker ke? Kan? Itu boleh lah. Ikutlah. Saya tak biasa cuba tapi yang itu untuk I bet ni soalan untuk beras ya, nasi I bet. So kalau nasi macam mana Kak Zaida, kena lapik juga ke? Ikutlah ya, ikut. Kak Zaida tak pernah cuba dengan tu. Sekarang saya kata lapik pula kan. Susah pula you nak melapik dia. Ya betul. Salwa Sabri macam ada majlis kahwin yos di sini. Itu dia. Okay, Kak Zaida taburkan sedikit daun bawang. Daun sup. Daun sadri ya. Right. Okay. Lauk biryani kita pun yang sebenarnya kena tunggu lagi, tapi kita dah boleh hidang lah yang sebenarnya ni. Ya. Masa pun dah hampir ke hujung rancangan, jadi kita terpaksa angkat. Kalau tak, warna dia macam mana lagi Kak Zaida? Dia lagi gelap lagi. Lagi gelap lagi daripada ni kan dah nak gelap dah ni. Nampak tu. Tadi kan putih masa you tengok mula-mula tadi. Okey, pelapik yang Kak Zaida gunakan, Kak Zaida gunakan daripada apa tu? Pelapik tu saya beli. Beli apa Kak Zaida? Saya beli acuan pai. There you go. Saya ada banyak acuan pai, so saya ambil satu untuk saya buat alas dia. So as long as you ada satu keping steel ya, besi, dan bolehlah dijadikan lapik. Contohnya, kalau tak ada pai tu punya acuan, apa-apalah. Kakak-kakak, abang-abang yang nak masak ni boleh gunakan periuk. Kalau ada periuk, harapnya ya ada ya periuk krokodil dulu ke. Tu, periuk dulu tu. Bolehlah guna dia punya penutup periuk tu ya. As long as kita gunakan steel. Kita sebenarnya letak steel tu untuk tak direct heat ya. Direct heat. Direct fire tu yang kadang-kadang menjadikan ada kerak nanti. Saya cuba cari badam tak jumpa ya. Right. Badam kita dah masak ya, dah hancur mungkin. Badamnya tak muncul dah. Dia dah kembang, dia dah kembang hancur. Ya. Bau dia. Mariati Arifin kata, alamak, direnjis-renjis, dipilis, dihidang pula nasi biryani Kak Zaida. Ya. Sedapnya. Ya, memang macam majlis kahwin ya, di sini bau. Wah. Okey, Kak Zaida taburkan sedikit bawang goreng. Mana tu Kak Zaida? Tak nampak Kak Zaida? Kejap. Mungkin boleh Kak Zaida tolong taburkan di sini. Jadi viewers kita boleh nampak. Okey. Saya taburkan sedikit bawang goreng di bahagian atas untuk nak bagi dia lebih sedap. Aroma dia lebih sedap. Okey, sedikit bawang goreng ya, dan atas nasinya pun sedikit bawang goreng. There you go. Siap dah kita punya nasi biryani Johor. Ini memang resipi nasi biryani Johor betul ya? Yes. Okey, mungkin ada yang masak cara rebus nasinya dulu, celur nasinya, berasnya pun ada juga. Yang ini cara tanak. Kita tanak tu maksudnya kita didihkan air, kemudian kita masukkan beras dan kita biar berasnya nasinya masak.
Ini cara mudah lah. Kalau yang tak nak tu, kalau yang celur rebus tu, you kena keluarkan dulu. Tu you kena layer dia. Ya. Ada juga yang masak lauknya di bahagian bawah, kemudian nasinya di bahagian atas dan ditutup rapat. Ya, itu pun ada juga. Okey, yang ini kita makan bersama dengan lauknya jadi macam ni. Lauk ni kalau perempuan masak lebih kurang lagi setengah jam, dia akan jadi lebih gelap. Lagi lama you masak, lagi gelap. Tapi bila dia sejuk ni pun dia akan gelap sikit lah. Okey, Okey, Raka siap dah. Rajkumar, very delicious. Yes, ini kalau masak dengan mutton. Oh my god, masak dengan lamb shank. Oi sedapnya. Aduh, hilang Kala sakit. Krishnan. Yes. Wow, the rice looks very yummy. I have orders this week. I can. Wow, thank you Kak Zaida. You're most welcome. You wanna order from Kak Zaida? Ni nasi ni senang aja. You masak aja, you beli beras cantik, dia akan jadi sedap lah. Okay. You beli beras cantik, beras yang harga yang sedap, dia akan jadi sedap. Ya. Alright, Alhamdulillah siap dah selesai resipi kita. Menu kita hari ini untuk menu nasi dan lauk biryani Yes. Johor. Alhamdulillah, thank you so much. Syarizan Izan, saffron simpan dalam chiller ke atau suhu bilik je? Simpan suhu bilik aja. If you simpan dalam chiller, takut dia akan jadi basah, nanti dia akan rosak jugalah. Dia biar di luar je. Dia tak mudah rosak ni. Melainkan kalau dia terlalu bertahun-tahun, dia akan change colour. Dia akan jadi darker macam colour coklat. Instead of dia merah, dia jadi warna coklat. Itu dah lama. So when you nak pergi beli pun sama, you kena check. If the colour like coklat sangat, dia tak ada warna merah, then don't buy. That one dah terlalu lama. So dia sepatutnya warna macam ni. Dia kalau you beli yang mahal, dia lagi merah. Dia merah macam tembakau tu. Tapi bau dia bukan macam tembakau. Tapi jangan beli tembakau, okey? Tembakau bau tak sedap, ni sedap bau dia. Sebab And dia is good for you punya health lah ya. Tengok Arab lah, dia orang memang air pun dia letak ni. Air, ada juga minyak yang yes. untuk dimakan Untuk dimakan, untuk masak. saffron, Yes. ya. Dia masak apa pun dia letak ni. Sebab kat sana murah, sini yang mahal. Right. Tak mampu pula kita nak makan macam makan hari-hari. Ya. Okey, Miss, boleh ke nak masuk live ke? Kita boleh boleh explain sedikit your mom, how is it with your experience dengan program Jom Masak Kak Zaida? Come. Jemput. Okay, come. Thank you so much for coming. Jauh jugalah, yes. Shah Alam. Daripada Shah Alam. Okay, come. Boleh mak you tengok, mesti mak you happy. Ya, kan? Hai mak. Kesini sikit. Wakil maknya. Maknya cannot come, wakil maknya. Harap puan, siapa nama maknya? Mak Huzaimah. Okey, moga puan Huzaimah tengok anaknya ada kat sini ganti you. Pun dah lebih kurang sama lah ya. So okey, nanti ni suruh dia masak. Boleh. Suruh dia masak. Okey, nak bagi rasa, kita ambil piring. Piring. Ada piring. Kita kat Zara. Mangkuk ni besar sangat lah. Ambil piring juga, tolong. nanti you dah terus. Tolong ambil piring. Mungkin boleh share dengan kita macam mana your mom follow kita daripada bila, ada tak masak lauk pauk daripada resepi Kak Zaida? Mak yang perkenalkan Kak Zaidah pada saya. Mak yang suruh saya follow. I see. Paksa. Saya kata okey mak follow boleh. Lepas tu setiap kali kalau mak suka kek Jom Kak Zaidah. Alhamdulillah. Dia dah banyak kali suruh saya order, saya post. I see. Oh, you post yourself. Daripada sini lah. On the way lagi 3 set kek buah. Alhamdulillah. Sampai ke Ipoh. Thank you so much puan. Thank you so much. Kebetulan besok saya nak balik kampung. Pesan kek lapis. Ya, sebab kek lapis kita tak boleh nak post. So thank you so much. Rezeki dapat nasi sedap. Okey. Orang kata apa? Langkah kanan gitu. Langkah kanan. Alright. Kita tengok macam mana rasa nasi dan lauk biryani Johor Kak Zaida hari ni. Okay. Cantik berasnya, sedap. Okay. Ada tak feeling-feeling rasa macam kat majlis kahwin? Itulah feeling-feeling kan. Feeling-feeling. Sekejap ya, Kak Zara ambilkan ayamnya. Right. Okay, is it enough for you? Oh, okey. Nah, ke nak telur? Telur tak nak? Nak ayam je? Okay. There you go. Alright, come.
kat sini. Tunjuk dengan view kita macam mana rasa dia. Okay, you Okey. tell us how it tastes like. Biasanya kita yang tukang masak ni tak lalu nak makan ya. Jadi kena ada tetamu. Okey. Dia punya rasa lembut, sedap. Perfect. Perfect. Masya Allah. Dia Perfect. punya nasi rasa lemak dia. Ada masam-masam sikit. Ya. Rasa ayam dia memang kata memang cari di mulut sedap. Alhamdulillah. Jadi perempuan yang di sana apa tunggu lagi? Boleh cuba. Tak payah tunggu weekend, tak payah tunggu raya. Ya, ini dah boleh masak dah. Ya. Ini kalau nak makan dekat luar pun mahal ni. Kalau you go to restaurant, quite expensive ya. Kalau kita masak sendiri macam ni Dan pun resipi dah ada, bahan pun tak susah sangat. Jadi apa tunggu lagi? Boleh dah masak terus kan? Basmati. Kak Zara guna Mongol Faizah. Mongol Faizah. Sedap. Dia punya untuk nasi biryani, dia memang ada orang tanya Kak Zara, boleh tak guna beras biasa? Boleh, tapi sukatan dia tak sama ya. Dia punya rasa pun tak sama. Banyak beza kalau kita guna dengan basmati. Kadang-kadang orang kata Kak Zaidah terlampau mahal lah basmati, tak mampu. Bukan apa ya. Kalau you pakai basmati, 1 kilo you makan 12 orang. Kalau beras biasa, 1 kilo 8 orang saja. Nampak tak perbezaan dia tu? Dia muai, jadi dia muai. Dia jadi banyak because of beras dia panjang. Sebab tu orang kata kadang-kadang orang kata tak mampulah, mahal lah Kak Zaidah. Kalau you kira balik, lebih kurang sama dan dia lagi sedap. Rasa tu yang rasa kita tu nak sedap. tu. Bila kita makan dia mudah kenyang sebab dia muai. Beras biryani ni. Alright. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you can so much. enjoy now. Nasi Buat lagi. biryani. Buat lagi. Terima kasih. Alright, thank you so much. Okey, alhamdulillah. Selesai dah kita dengan menu kita hari. Nasi biryani Johor bersama dengan lauk biryani Johor. Ya, so harap perempuan boleh cuba resepi ni. Mudah dan tak perlulah nak tanam-tanam ya. Memang ada setengah kata ada yang tanam pun boleh juga. Tapi Kak Zaidah masak yang ringkas ya. Okey. So inilah rupa nasi biryani Johor kita bersama dengan lauk biryani Johor. Lauk biryani ayam ya. Nak guna daging ataupun kambing pun boleh ya. Okey. So harap perempuan boleh mencuba dan berpuas hati dengan resepi hari ini. Dan hingga kita jumpa esok, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, doa yang baik-baik, mudah-mudahan saya sihat walafiat untuk kita teruskan program kita ni ya, dan kita boleh kongsi lagi dengan macam-macam resepi lain ya. So okey, hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Assalamualaikum.